Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 27 Disember 2020 bersama saya Ismail Adnan dan saya Nurul Hidayah Nawal. Berikut paparan utama malam ini. Kes baru COVID-19 masih 4 angka. Ketua Pengarah Kesihatan rayu masyarakat tidak bohongi petugas kesihatan. Jualan rumah prima memberangsangkan sasaran bina 200,000 unit dalam tempoh 2 tahun mampu direalisasi. Kita mulakan dengan perkembangan berikut. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah merayu masyarakat agar tidak menipu petugas kesihatan dengan menyembunyikan status kesihatan ketika mendapatkan rawatan atau saringan COVID-19. Beliau berkata demikian sebagai merujuk perkongsian seorang doktor mengenai pesakit menipu ketika menjalani saringan kesihatan menyebabkan petugas kesihatan menjadi mangsa COVID-19. Dalam hantarannya menerusi Facebook yang turut dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham, doktor wanita itu memaklumkan mengenai kehadiran seorang pesakit ke hospital untuk janji temu imbasan tomografi berkomputer CT scan. Ketika disaring di pintu masuk jabatan, pesakit mengaku sihat sebelum dibenarkan masuk kerana suhu badan juga normal. Susulan itu, doktor terbabit menjalani ujian calitan COVID-19 dan turut disahkan positif jangkitan tersebut. Dia yang berasa kecewa dengan sikap pesakit berkenaan meluahkan rasa sedih kerana terpaksa berpisah dengan keluarga. Pada 22 Disember lalu, Tan Sri Dr. Nur Hisham mendedahkan 1,880 petugas kesihatan disahkan positif COVID-19 menerusi saringan yang dibuat setakat 15 Disember. Seterusnya, situasi terkini COVID-19. Kes baru masih 4 angka tetapi tidak sebanyak semalam dengan 1,196 kes. Sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes positif 105,096 kes. Selangor masih mencatatkan kes harian tertinggi dengan 392 kes, diikuti Kuala Lumpur 202 kes. Kes sembuh pula 997 menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 84,411 kes. Satu kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 452. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sementara itu, hanya satu kluster baharu dikesan hari ini berbanding 11 semalam. Kluster Jalan Setco berkaitan tempat kerja melibatkan daerah Tawau dan Kalabakan di Sabah. Kes indeks bagi kluster berkenaan dilaporkan positif COVID-19 pada 20 Disember 2020 melalui saringan individu bergejala. 26 individu telah disaring dengan 14 kes telah dikesan positif COVID-19. Sehingga 27 Disember, 484 kluster dilaporkan termasuk satu kluster baharu. Jumlah kluster yang telah tamat adalah 271 kluster termasuk 3 yang tamat pada hari ini iaitu kluster Kerengga, kluster Alila dan kluster Gemilang. Ia menjadikan jumlah kluster aktif yang dipantau adalah sebanyak 213 kluster. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 45 kluster melaporkan pertambahan kes pada hari ini. Kluster-kluster yang melaporkan pertambahan kes baru tertinggi adalah kluster Tampoi Jaya 78 kes, kluster Tapak Bina Jalan Stadium 63 kes dan kluster Beringin 30 kes.
Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di flat persiaran Paya Terubung Relau Pulau Pinang ditamatkan hari ini lebih awal daripada yang dijadualkan. Menurut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan dibuat selepas Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan kes positif COVID-19 di lokaliti itu menunjukkan tren penurunan dan tiada lagi sampel menunggu keputusan. Sehingga kini KKM telah selesai melaksanakan ujian saringan ke atas 5,585 penduduk mengikut blok di flat itu dengan 113 kes positif COVID-19 direkodkan. Kerajaan sebelum ini melanjutkan PKPD di flat berkenaan bermula 7 Disember lalu dan dijadualkan tamat pada 31 Disember ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri mengumumkan pelaksanaan PKPD di Penjara Jelebu dan kuartus kaki tangan Penjara Jelebu Negeri 9 mulai esok hingga 10 Januari 2021. PKPD juga akan dilaksanakan di Pusat Koreksional Johor Bahru dan kuartus kaki tangan Batu 19 Jalan Ulu Cuh Pontian dan Dewan Arena Segitiga Taman Desa Sejahtera Mukim Kota Tinggi Johor yang menempatkan tahanan positif COVID-19. Sementara itu, 456 individu ditahan semalam kerana ingkar arahan PKP. Daripada jumlah itu, 421 dikenakan kompaun, 34 direman dan seorang dijamin. Operasi Benteng pula berjaya menahan 57 pendatang asing tanpa izin. Ya, sementara itu sasaran untuk membina 200,000 unit kediaman bagi program perumahan rakyat Satu Malaysia Prima dalam tempoh 2 tahun tetap dapat direalisasikan meskipun pembinaannya sedikit terjejas ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan berikutan penularan wabak COVID-19. Buktinya, jualan rumah Prima mencecah 1.9 bilion ringgit pada tahun ini berbanding 1.3 bilion ringgit pada tahun lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin berkata, industri perumahan masih mencapai jualan yang memberangsangkan. Sejak 2018, 55,000 unit rumah telah siap dibina, manakala 150,000 lagi masih dalam pembinaan dan dijangka siap tahun depan. Beliau memberitahu pemberita selepas Majlis Pecah Tanah Projek Residensi Bukit Gelugur. Ini adalah projek yang pertama kita lancarkan selepas COVID di Pulau Pinang, di Pulau Pinang, dan kita harap dengan projek ini akan dapat membantu Pulau Pinang untuk mencapai target penyediaan rumah-rumah mampu milik untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Projek Residensi Bukit Gelugur memiliki 2,850 unit dengan harga di bawah RM300,000. Projek ini dijangka siap pada suku ketiga 2024. Jumlah KDNK rantau Asia Tenggara diunjur menguncup 4.2% tahun ini. Antara yang paling terjejas teruk melibatkan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Justru ASEAN mengambil langkah memperkenal beberapa inisiatif meliputi pelan pemulihan bagi menangani impak pandemik COVID-19 terhadap ekonomi. Menutup tirai 2020, keberkesanan pelaksanaan segala inisiatif yang direncana menjadi cabaran besar yang menanti ASEAN pada tahun depan. Bagaimana pula peranan signifikan yang mampu dimainkan Malaysia dalam usaha memulihkan rantau ASEAN? Kita ikuti laporan wartawan Jalberta Robert. Pandemik COVID-19 telah memberi cabaran baharu pada aspek geopolitik dan diplomasi multilateral tidak terkecuali bagi rantau Asia Tenggara. Pertubuhan dalam kalangan negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN tetap bersidang secara dalam talian menerusi 3 sidang kemuncak utama tahun ini. Pada sidang kemuncak khas ASEAN Campur 3 mengenai COVID-19 bulan April lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mencadangkan satu pelan pemulihan ekonomi bagi rantau ASEAN. Bukan sahaja demi kelangsungan ekonomi, juga memberi tumpuan kepada kebajikan, jaminan keselamatan makanan dan pendidikan kepada lebih 600 juta penduduk rantau Asia Tenggara. Hasilnya, pada sidang kemuncak ASEAN ke-37 November lalu yang dipengerusikan Vietnam, Kerangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN atau ACRF telah berjaya dimeterai. Tahun 2021 merupakan tahun implementasi ACRF yang akan menjadi kayu pengukur kesepakatan rantau ASEAN dalam usaha merancangkan kembali ekonomi, perdagangan,
pelaburan menerusi penerapan norma baru termasuk pengaplikasian teknologi digital. Pemeteraian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP hasil rundingan selama 8 tahun menjadi penanda aras kejayaan sidang Kemuncak ASEAN November lalu. Perjanjian ditandatangani negara anggota ASEAN itu turut melibatkan rakan dagang iaitu China, Australia, New Zealand, Jepun dan Korea Selatan. Ini sekaligus menjadikan ia blok perdagangan bebas terbesar dunia mewakili 30% daripada KDNK Global. Bagi pakar geostrategis UTM Dr. Azmi Hassan, kejayaan memuktamadkan RCEP di kala pandemik COVID-19 ditangani diharap bukan hanya bukti kesepakatan negara anggota, malah ia menjadi titik tolak kepada pemulihan ekonomi pasca pandemik. Bagaimana dikatakan perjanjian yang sukar ini hendak dilaksanakan tetapi akhirnya dapat dilaksanakan setelah 8 tahun dan ianya berjaya ketika pandemik, maka itu adalah contoh terbaik bagaimana ASEAN telah menangani ataupun berhadapan dengan isu pandemik ini supaya ekonomi ataupun aktiviti ekonomi dengan negara-negara lain tidak terencat. Duta Besar Jepun ke Malaysia Hiroshi Oka pula percaya rantau Asia Tenggara berperanan sebagai pelengkap kepada rantaian bekalan merangkumi segenap industri. Malaysia pastinya bakal menikmati manfaat besar hasil perkongsian tersebut. The RCEP, again, this is going to put in place a very much integrated market. Although it is going to be a competitive market, but I'm sure that given the prowess of the Malaysian economy, Malaysia is going to be become the hub for the regional economy. Tahun 2021 pastinya menjanjikan peluang dan cabaran buat perantau ASEAN. Selain COVID-19 yang dijangka terus melatari lanskap sosial dan ekonomi, isu tuntutan bertindih Laut Cina Selatan juga masih kebuntuan jalan penyelesaian. Dua isu ini iaitu pandemik yang akan meranapkan atau menyusahkan ekonomi negara ASEAN dan juga Laut Cina Selatan. Bagi saya tahun 2021 terutama sekali mengenai Laut Cina Selatan, kod tata cara Laut Cina Selatan umpamanya yang sudah hampir 10 tahun berjalan tanpa ada penyelesaian ini adalah menjadi cabaran. Langkah pelaksanaan gelembung perjalanan atau travel bubble dijangka terus diperluas tahun depan terutama antara negara ASEAN dengan negara rantau Asia Pasifik seperti Jepun, Australia dan China. Ia dijangka membantu pemulihan sektor pelancongan dan penerbangan yang terjejas teruk akibat penutupan sempadan. Melangkah ke tahun 2021, Malaysia akan terus menerajui usaha membentuk persefahaman multilateral melalui ASEAN demi kesejahteraan warga rantau ini. Jabatan Robert, Berita RTM. Ya, seperti sektor lain, industri seni dan hiburan telah melalui tahun 2020 dengan penuh dugaan akibat pandemik COVID-19. Meski dibelenggu pelbagai masalah pada awalnya, penggiat seni tidak berputus asa. Sebaliknya, cabaran yang hadir ditempuh dengan meneroka kandungan hiburan digital. Wartawan Aisyah Yatim melaporkan. 18 Mac 2020 menyaksikan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan yang memaksa sebilangan besar pemain industri untuk akur kepada prosedur operasi standard yang ketat. Ramai hilang arah apabila aktiviti penggambaran, persembahan, rakaman dan tayangan dihentikan sehingga pendapatan terjejas. Tidak mahu menunding jari, penggiat seni bangkit menyesuaikan diri dengan kehendak semasa. Dunia perfilman terbantut bukan sahaja dek kerana penggambaran dihentikan, malah tayangan di pawagam yang sudah dijadualkan terpaksa ditarik balik. Bagi mengatasi masalah tersebut, penstreaman filem mula giat dilaksana.
Di Malaysia, peruntukan RM225 juta melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, penjana memberi nafas baru kepada penggiat seni tanah air. Suntikan lebih RM1.3 juta menerusi skim insentif tayangan filem cereka ITFC nyata melegakan. Apabila COVID melanda Malaysia ketika bulan 3 kita buat PKP, ketika itu apabila kerajaan di bawah melalui FINA nak bantu orang industri, kita ada masalah dengan data. Kita tak tahu siapa sebenarnya orang industri untuk kita tolong sebab kita tidak ada data yang nyata. Yang kita adalah hanya melalui persatuan. That's why bantuan awal kita melalui persatuan, tetapi itu pun kita tak tahu bahawa adakah data-data yang melalui persatuan itu data-data yang betul-betul solid data. Kan? Sebab ramai juga yang kata saya ada setengah, saya dalam industri ada setengah tu yang kata tak ada pun dapat. So jadi banyak benda dia ada grey area dekat situ yang kita kena pastikan bahawa data industri ni kita harus tetapkan lebih nyata. Jika sebelum ini pementasan teater di hadapan khalayak ramai, namun sejak PKP industri seni kini beralih ke pentas digital dengan pementasan secara maya. Antaranya teater Parah yang ditayangkan secara dalam talian pada 25 Julai lalu. Terbaharu teater arahan Fauziah Nawi, Rasa turut menggunakan kaedah sama. Dan saya rasa ini adalah salah satu cabang di mana kita akan dapat terus menjana pendapatan kita. Dan ia akan membuka satu ruang lebih besar untuk kita pergi secara global. Dan ini caranya. Bila kita dah ada perang kata semua yang IT ni semua, itu adalah paling mudah untuk kita tembus pasaran global. Pada 1 Julai lalu, kerajaan mengumumkan kebenaran pembukaan semula aktiviti pawagam, teater dan acara secara langsung. Namun, ia perlu dibuat di dewan tertutup dengan kehadiran tidak lebih 250 orang tertakluk saiz dewan. Kebenaran tersebut juga diiringi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Kurang 4 bulan kemudian, kelonggaran ditarik balik apabila hampir seluruh negara diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kali kedua. Teater antara yang paling terkesan akibat situasi tersebut. Rentetan itu, penggiat industri mula beralih ke pentas digital dengan melaksanakan pementasan secara maya. Menerusi Belanjawan 2021, kerajaan memperuntukkan RM15 juta bagi melaksanakan pelbagai program kesenian dan kebudayaan. Ia sekaligus membuktikan keluhan warga seni dan petugas balik tabir mendapat perhatian serius kalangan pemimpin. Aisyah Yatim, Berita RTM. Ya, lagu nasyid terbaik, vokal nasyid terbaik dan video muzik terbaik antara 9 kategori dipertandingkan pada Anugerah Nasyid Malaysia ANAM 2020 yang julung kali diadakan pada malam ini. Jadi untuk berkongsi debarannya, kita bersama wartawan Siti Nurul Husna Bohari di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Silakan Husna. Baik, terima kasih Ismail dan juga Dia. Betul tu, itulah debaran yang dirasakan oleh penggiat industri nasyid yang bertanding pada malam ini. Siapa agaknya yang bakal menggondong dan juga membawa pulang hadiah untuk lagu nasyid terbaik. Dan juga ini adalah anugerah nasyid yang julung-julung kalinya diadakan. Apa lagi kalau bukan ANAM 2020. Saya berada di auditorium pada waktu ini tidak keseorangan bagi menyaksikan satu lagi peristiwa bersejarah untuk memartabatkan industri nasyid di Malaysia yang telah pun pernah berada di zaman kegemilangan pada era 90-an. Apapun ANAM 2020 juga disebut sebagai satu langkah permulaan untuk satu festival nasyid yang lebih besar, iaitu Festival Nasyid Antarabangsa pada tahun hadapan. Bersama dengan saya waktu ini iaitu pengerusi penganjuran ANAM 2020 dan juga Presiden Munsyid. Ini dia, orang dia, iaitu Muhammad Razin Cik Mut, untuk memperkatakan mengenai ANAM 2020 pada malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kalau kita banyak dah tahu tentang ANAM ni, tapi ada masih lagi yang tertanya sebab kelainannya bukan saja julung-julung kali diadakan, tapi ada juga jurubahasa isyarat dan sebagainya. Jadi Encik Razin, boleh tak sebutkan lagi apa agaknya lagi kejutan yang bakal menanti penonton kita kejap lagi jam 9 malam? Okey, saya kira banyak perkara yang istimewa tentang ANAM 2020 ini. Sebagaimana kita sebut tadi, mungkin ini adalah acara yang hiburan yang pertama yang menggunakan bahasa isyarat. Kita ada jurubahasa isyarat yang mana menggambarkan bahawa kita tidak orang kata memberi juga
peluang kepada rakan-rakan kita, orang yang istimewa yang untuk mengikuti program kita pada malam ini. Yang kedua, tentang pementasannya tentunya gabungan artis-artis nasyid dan juga artis-artis genre lain yang saya kira cukup istimewa persembahan mereka, dan sememangnya ia sesuatu yang berbeza daripada apa kita saksikan dalam acara-acara sebelum ini. Baik, kalau kejap lagi penonton kita bakal saksikan di TV1 jam 9 malam, mungkin boleh orang kata buka rahsia sikitlah tentang calon-calon kita pada malam ini. Okey, sebenarnya kalau dikirakan sebagai calon-calon atau finalis untuk anugerah kita ada 9 anugerah yang dipertandingkan, ada 2 anugerah khas juri, dan of course dia ada nama-nama besar di situ, ada Raihannya, ada Intim, ada Hijaz dan sebagainya. Ada juga nama-nama baru seperti Farid Zain, ada Anik Muhai, yang mana ia menunjukkan bahawa irama nasyid ataupun industri nasyid kita tidak ketandusan bakat. Yang lama masih kekal berkarya dan yang baru juga masuk untuk mencabar. Kita kira begitu. Okey, baik. Terima kasih Encik Razin dan juga penonton. Jangan lupa untuk saksikan di kaca TV anda, TV1 jam 9 malam. Mudah-mudahan dengan penganjuran anugerah yang sebesar ini kali ini dapat memberi manfaat kepada lebih 300 penggiat industri nasyid, termasuk mereka yang berada di belakang tabir. Saya Siti Nurul Husna Bukhari, Berita RTM. Siti Husna langsung dari Auditorium Perdana Angkasa Puri. Jenazah Datuk Raili Jeffrey selamat dikebumikan. Paparannya seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Bersua kembali. Jenazah bekas Timbalan Menteri Penerangan Allahyarham Datuk Raili Jeffrey selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara, Kuala Lumpur kira-kira 10.30 pagi tadi. Datuk Raili, 75 tahun, meninggal dunia di kediamannya di Damansara Legenda, Petaling Jaya pada 5.30 petang semalam akibat sakit tua. Jenazah tiba di Tanah Perkuburan pada kira-kira pukul 9.30 pagi selepas disolatkan di Masjid Jamik Tengku Abdul Aziz Shah, Kampung Sungai Penchala. Bacaan doa dan talqin dipimpin oleh Imam Surau Jumaat Damansara Perdana Muhammad Pisul Idris dan Imam Masjid Jamik Tengku Abdul Aziz Shah Azrul Azli Aziz. Pengkebumian berlangsung ringkas bagi mematuhi SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ketika ini. Antara yang hadir di Tanah Perkuburan, Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dan bekas isteri Allahyarham Sharifah Sheril Aida Said Kecil. Dia terus memberi sumbangan. Ya, dia seorang yang tidak memberi bantuan kepada orang-orang masyarakat yang memerlukan dan tak mengenal batasannya kaum agama. Dia seorang pemimpin yang baik. Sharifah Sheril Aida pula menyifatkan Allahyarham sebagai seorang bekas suami dan sahabat yang baik. Berpisah, tapi kami masih bersahabat. Dan apa yang boleh saya katakan pada semua, Datuk Raili adalah seorang yang terlalu baik. Tetaplah dia sakit ke apa pun, kita orang tak biar dia lah. Tapi anak-anak saya memang sentiasa dengan Datuk Raili. Tapi saya bersyukurlah sebab semalam saya dapat di sisi lah semasa bila menghembuskan nafas. Datuk Raili Jeffrey pernah memegang jawatan Timbalan Menteri Penerangan dari tahun 1986 hingga 1995 dan selepas itu dilantik sebagai Timbalan Menteri Kerja Raya hingga 1999. Ya, sementara itu aliran trafik di semua arah iaitu di utara, selatan dan timur menuju ibu kota dijangka meningkat malam ini. Wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad melaporkan dari hentian rehat dan rawat Jejantas Sungai Buloh. Tinjauan kami petang tadi mendapati aliran trafik keluar dari ibu negara ke arah utara, selatan dan timur Semenanjung terus meningkat. Namun, lalu lintas lancar dan terkawal. Ketua Korporat Komuniti dan Pembabitan Awam Plus, Sheikh Ahmed Aidit berkata, pertambahan tersebut berikutan orang ramai mula kembali ke ibu kota selepas cuti hujung minggu yang panjang sempena Christmas. Dan dari sebelah selatan pula kita dah nampak di lebuh raya trafik semakin meningkat, dan dari jangkaan kami malam ni mungkinlah puncaknya di mana kita akan anggarkan sebanyak 1.6 juta kereta akan pulang ke bandar malam ini.
Beliau turut menyarankan pengguna lebuh raya mengikut waktu perjalanan yang dicadangkan bagi melancarkan perjalanan masing-masing. Kita dah sarankan yang jadual TTA ini semenjak 22 hari bulan Disember. Dalam saranan itu kami telah memberitahu kepada semua pelanggan jika mereka kembali ke kota untuk memasuki lebuh raya kami sebelum jam 9 pagi. Pengguna lebuh raya juga merancang perjalanan dengan baik bagi mengelak kesesakan. Kalau saya berjalan atas highway tadi, mengalir ke sini tadi berjalan dengan lancar apa semua, tak ada kesesakan raya. Saya rasa orang tak ramai orang keluar, saya rasa. Trafik daripada Ipoh memang jam, tapi masih lagi boleh berjalan lah. Trafik okey lah. So tak adalah stuck, macam stop terus tak ada lah. So maknanya kita masih lagi boleh jalan. So 1 sampai 3 je okey lah, 2 jam. Selain mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh Plus Malaysia, anda juga boleh memaknai aplikasi Plus App di Google Play Store dan juga Apple App Store bagi merancang perjalanan anda dan juga menyemak situasi trafik semasa. Rancang perjalanan anda, pastikan anda mematuhi semua SOP yang telah ditetapkan di semua kemudahan RNR, rehat dan rawat. Tuan Ikram Tan Muhammad, Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hujan di satu dua tempat kelihatan berlaku di sepanjang banjaran Titiwangsa dan juga pantai barat Semenanjung, bermula dari selatan negeri Kedah sehingga ke negeri Sembilan, dan Met Malaysia menjangkakan keadaan ini boleh berterusan sekitar pukul 10 malam hari ini. Bagi di negeri Sabah pula, kelihatan hujan berserta ribut petir masih lagi lebat di kawasan pantai barat dan juga bahagian sanakan negeri Sabah, dan juga keadaan ini boleh berterusan sekitar pukul 10 malam ini diikuti di kawasan pedalaman Kapit negeri Sarawak. Bagi ramalan cuaca keesokan hari pula, Met Malaysia menjangkakan hujan pagi dimulai di kawasan Selat Melaka dan juga boleh mengenai pesisir pantai barat Semenanjung, dan juga Met Malaysia menjangkakan taburan hujan yang kurang pada esok hari bermula pada tengah hari sehingga ke malam, dan hujan masih lagi boleh berlaku di kawasan pedalaman negeri Johor dan juga sekitar negeri Perak, termasuklah Sabah Barat dan juga Sabah Timur, dan kita tidak lupa pula di kawasan pedalaman Kapit negeri Sarawak. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesaung dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Ya, kita bersua kembali. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memberi jaminan sebarang pengesahan halal daripada pihak berautoriti telah melalui prosedur dan syarat yang ketat sebelum sesebuah syarikat dibenar mendapatkan pensijilan halal yang diiktiraf. Tiwalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, pensijilan halal di negara ini sentiasa relevan dan diiktiraf dunia kerana syarat yang ketat dan dikawal selia dengan baik. Untuk kementerian, kita memang cukup terang. Bahkan kita mempunyai satu garis panduan yang cukup ketat. Bukan mudah untuk mendapat sijil-sijil ataupun AFC. Bahkan untuk maklumat semua. So
semua kilang-kilang yang mengeluarkan barangan produk halal keperluan negara diaudit dari masa ke semasa. Dia sekurang-kurangnya 3 tahun sekali kita audit. Walaupun pada masa audit tu dia okey, tetapi the next audit kalau didapati tidak mematuhi peraturan-peraturan, kita akan membatalkan harus jalan mereka. Datuk Seri Ahmad merasmikan kempen promosi perniagaan kecil tempatan Negeri Melaka di Bandar Hilir. Seramai 44 peniaga dibenarkan membuka perniagaan mereka secara percuma di kawasan letak kenderaan selama 2 bulan bermula semalam. Inisiatif ini bagi membantu peniaga kecil yang terjejas susulan pandemik COVID-19. Mengulas isu pekebun durian di Raub Pahang, Datuk Seri Hamzah berkata, isu itu tidak akan menjejaskan pengeluaran, terutama jenis musang king bagi pasaran tempatan dan ekspor. Ini kerana terdapat beberapa ladang lain menanam durian musang king dan mampu menampung permintaan termasuk yang diproses dan sejuk beku. Paling penting, setiap pekebun durian perlu mengikuti prosedur dengan berdaftar dan lulus audit fasiliti serta ladang. Selain itu, perlu memperoleh sijil amalan penghilangan baik GMP bagi memastikan durian yang dihasilkan berkualiti tinggi. Durian ini mempunyai pasaran yang tersendiri, yang pada ketika ini bukan sahaja untuk tempatan, bahkan untuk ekspor ke China. Banyak bukan daripada China dia. Tapi banyak negara sekarang kita dah berjaya ekspor. Kita boleh menembus pasaran dia. Mereka memilih durian daripada Malaysia. Satu ketika dulu kita hanya dibenarkan paste dan pulp saja. Maknanya ulas ataupun paste yang dibuat dihancur. Tapi sekarang kita diberikan keluar banyak whole fruit. Pada 23 Disember lalu, Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan 204 pekebun durian musang king di Raub untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman terhadap notis arahan pengosongan tanah yang dikeluarkan kerajaan negeri. Selepas mayat bakal pengantin Naim Hariri Kamarudin ditemukan terdampar di pantai Alur Tuman, Marang, Terengganu pagi tadi, operasi mencari dan menyelamat diteruskan untuk mengesan seorang lagi mangsa yang dikhawatiri lemas, Wan Syaifuddin Wan Latif. Ketua Polis Daerah Marang DSP Muhammad Zain Mat Dris berkata, pencarian Wan Syaifuddin 48 tahun diteruskan dengan menggunakan helikopter selama sejam bermula 12.50 tengah hari tadi di pesisir pantai dari Jambu Bongkok ke Kuala Dungun. Pencarian udara diteruskan lagi petang tadi dengan memperluaskan kawasan pencarian. Turut digunakan 6 jet ski dan 2 buah bot. Pada Jumaat lepas, Wan Syaifuddin yang merupakan penghuni pusat jagaan Baitul Cakna Lelaki kawasan Kuala Berang, Hulu Terengganu mandi di pantai itu bersama 6 lagi rakannya di cawangan Jambu Bongkok. Bagaimanapun, keseronokan 7 sahabat itu berakhir tragedi apabila Wan Syaifuddin dikhawatiri lemas ketika mandi pada pukul 6.30 petang. Pagi tadi, mayat Naim Hariri ditemukan pasukan penyelamat yang membuat rondaan di pantai itu. Kira-kira 3 km dari lokasi mangsa dilaporkan hilang. Sementara itu, 2 beranak maut dalam kemalangan di Jalan Felda Bukit Batu, Kulai, Johor awal hari ini. Dalam kejadian 6.45 pagi itu, pemandu gagal mengawal kenderaan lalu melanggar pokok di kiri jalan. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yo berkata, mangsa Muhammad Khairul Hassan 34 tahun dan anaknya Muhammad Khairil Akmal 13 tahun meninggal dunia di tempat kejadian. Kedua-dua mangsa ditemukan tersepit di tempat duduk masing-masing. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.
ke perkembangan ekonomi, Kementerian Sumber Manusia tidak akan berkompromi terhadap majikan yang didapati melanggar Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990-Akta 446. Kenyataannya menyebut majikan dan penyedia penginapan berpusat yang belum membuat permohonan perakuan penginapan disaran berbuat demikian bagi mengelak dikenakan tindakan undang-undang. Kementerian melalui Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia kini dalam proses melengkapkan kertas siasatan. 30 pertuduhan akan dibuka terhadap 3 buah syarikat berpusat di Klang atas pelbagai kesalahan di bawah akta berkenaan. Sabit kesalahan, majikan berdepan denda maksimum RM50,000 bagi setiap kesalahan. Aplikasi baharu yang akan diperkenalkan kerajaan sebagai platform komunikasi dua hala antara kerajaan dengan pekerja tempatan dan pekerja asing adalah satu langkah terbaik membela nasib pekerja. Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Samsudin Bardan berpendapat menerusi inisiatif itu, majikan akan lebih prihatin terhadap pekerja terutama ketika negara berdepan COVID-19. Aplikasi hubungan dua hala di antara kerajaan dan pekerja jika dilaksanakan nanti sudah tentu akan memberikan kesan yang baik terhadap majikan juga, kerana majikan akan lebih peka terhadap apakah tanggungjawab mereka terhadap pekerja supaya mereka sentiasa akan mematuhi peruntukan-peruntukan undang-undang dan juga peraturan-peraturan perburuhan. Sementara itu, Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia, Datuk Muhammad Syafiee Mamal berharap majikan lebih bersifat terbuka dalam menerima aduan yang dibuat pekerja. Jadi, perkara ini kenalah kita bincang dengan pihak majikan atau pengurusan supaya mereka mestilah mempunyai satu keterbukaan supaya mereka juga boleh membenarkan pekerja-pekerja itu membuat aduan terus. Aplikasi tersebut akan dilancarkan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan pada 11 Januari depan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bersedia melahirkan lebih ramai usahawan berasaskan pertanian dalam usaha menangani pengangguran serta menjamin bekalan makanan. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan media memaklumkan tiba masanya negara meningkatkan penyertaan dalam sektor pembuatan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap produk import. Bagi tujuan itu, pelbagai program dan insentif dianjurkan kementerian melalui agensi seperti Tekun dan SME Corp. Kementerian juga akan mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi membangunkan sektor pembuatan makanan melalui kaedah moden. Assalamualaikum, terima kasih Ismail dan juga Diana Wai. Pada ketika majoriti sukan disenaraikan sebagai aktiviti yang dilarang kerana menyumbang kepada kebarangkalian jangkitan COVID-19, industri sukan berdepan nasib sebaliknya. Pandemik COVID-19 telah melonjakkan permainan sukan elektronik terutamanya di Asia Tenggara. Laporan wartawan Muhammad Zamri Suharani. Sebelum pandemik COVID-19 melanda, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pernah mengisytiharkan ketagih bermain permainan video game adalah satu bentuk gangguan mental. Namun pada Mac tahun ini, WHO sekali lagi mengeluarkan pernyataan bahawa bermain video game semasa pandemik COVID-19 adalah satu aktiviti yang sihat dan selamat. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelbagai aktiviti sukan yang dijadualkan terpaksa dibatal atau ditangguhkan. Ia turut membabitkan kejohanan sukan bertaraf antarabangsa. Namun, e-sukan tidak terjejas memandangkan ia digunakan melalui penstreaman dalam talian. Komuniti permainan dan ekosistemnya secara maya telah meningkatkan minat khususnya golongan belia dalam sukan terbabit.
Tahun ini beberapa kejohanan berjaya dianjurkan termasuk My Stay Home Challenge, Malaysia Esport Master 2020 dan My Esport Challenge. Penganjuran My Stay Home Challenge edisi pertama dan edisi kedua telah sedikit sebanyak saya lihat membantu kerajaan secara signifikan untuk mengekalkan khususnya para belia yang terkandas di rumah ni untuk supaya ada aktiviti di rumah. Untuk di Kuala Lumpur je saya boleh ulas, kita telah mendapat memperolehi penyertaan yang seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zalmari Amkan Naina Amerikan, lebih daripada 5,000 penyertaan untuk kategori pertama sahaja. Lonjakan penerimaan sukan elektronik nyata mendapat perhatian kerajaan. Belanjawan 2021 secara tidak langsung mengiktiraf e-sukan sebagai cabang baharu sukan. Sebanyak 15 juta diperuntukkan bagi pembangunan e-sukan di Malaysia sekaligus menyaksikan peningkatan peruntukan 5 juta berbanding 10 juta ringgit pada tahun 2020. Lebih membanggakan, e-sukan telah disenaraikan sebagai salah satu daripada 40 acara sukan yang akan dipertandingkan di Sukan SEA Vietnam 2021. Ia merupakan berita yang amat menggembirakan atlet e-sukan tempatan. Apatah lagi selepas kejayaan membawa pulang 1 pingat emas dan 1 gangsa di Sukan SEA Filipina menerusi Sukan Terbabit pada tahun 2019. Kebangkitan e-sukan menangkis persepsi sesetengah pihak yang menganggap permainan elektronik tidak berfaedah dan sekadar membuang masa. Muhammad Sabir Suarani, Berita RTM. Perkembangan sukan permotoran. Prinsipal pasukan Petronas Sprinter Racing, Dato' Razan Razali ingin sekurang-kurangnya seorang pelumba tempatan mewakili pasukan berkenaan bagi kejuaraan dunia Moto3 pada musim 2022. Dua nama yang kini berada dalam radar pasukan berkenaan ialah Adam Nuruddin dan Sharifuddin Azman. Menurut Razlan, dua pelumba muda negara itu berpeluang mengisi salah satu slot untuk pasukan berkenaan sekiranya melakar keputusan cemerlang dalam saingan kejuaraan FIM CEV Eropah pada musim hadapan. Jelas beliau, pasukan berhak untuk memilih pelumba tempatan terbaik bagi mewakili Petronas Sprinter Racing dalam saingan Moto3 sekaligus berharap peluang tersebut dimanfaatkan sebaiknya. Ketika ini, Adam mewakili pasukan Liqi Moly Intact SIC Junior Team dalam kategori Moto2, manakala Sharifuddin yang mesra dengan panggilan Damok beraksi dengan pasukan Munlau Motorsports dalam kategori Moto3 pada kejuaraan FIM CEV Eropah. Kejuaraan motosikal dunia 2021 akan membuka tirai saingan menerusi pusingan pertama di litar antarabangsa Losail, Qatar dari 16 hingga 18 Mac tahun hadapan. Jangan terlalu memuja kelab luar negara andai mahu melihat pembangunan bola sepak tempatan berkembang positif. Itu nasihat pengarah yang juga Ketua Jurulatih Bola Sepak Belia Kuala Lumpur, Luis Pablo Pozzuto, buat peminat sukan bola sepak di Malaysia. Menurut beliau, sokongan padu terhadap liga luar negara seperti Liga Perdana Inggeris EPL, La Liga Spanyol dan Serie A Itali telah mengabaikan liga tempatan khususnya di peringkat akar umbi. Jelas jurulatih dari Argentina itu, bagi membolehkan bola sepak tempatan membangun, peminat perlu menunjukkan sokongan kepada pasukan dan pemain dengan menonton perlawanan termasuk liga kecil. Penyokong bola sepak di negara ini juga disaran memupuk semangat mendalam terhadap kelab tempatan berbanding mengutamakan pasukan luar negara. Pozzuto adalah antara beberapa pemain profesional yang bertuah kerana berpeluang menerima bimbingan legenda bola sepak mendiang Diego Maradona ketika bermain bersama pasukan Divisyen Pertama Argentina Deportivo Mendiu pada 1994. Ini berita buat semua penggiat sukan tanah air. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis aktiviti sukan yang suram tahun ini akan kembali rancak pada 2021. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, prosedur operasi standard SOP akan menjadi keutamaan dalam semua acara sukan yang berlangsung. KBS juga jelasnya dalam proses memantau keadaan semasa negara sebelum membenarkan penganjuran sebarang aktiviti sukan. Kita
kita sedang cuba adaptasi dengan keadaan yang ada di negara kita, iaitu kita pun tahu COVID ni dan macam mana sekalipun bila ada vaksin nanti lebih kita dapat orang kata longgarkan sedikitlah SOP itu, walau bagaimanapun kita masih berhati-hati. Sebab itulah kita mengusulkan gelembung sukan dan kita tak buka semua pada penonton full capacity, belum lagi. Sebab kita nak tengok macam mana rakyat kita adaptasi kepada kelaziman baru dalam sukan di zaman COVID ini. Jadi kita tak boleh ambil enteng, cuma aktiviti sukan pada tahun hadapan akan lebih rancak berbanding tahun ini. Beliau ditemui media pada program Misi Kemanusiaan Jelajah Sukarelawan Banjir Pantai Timur, Jabatan Belia dan Sukan dan Armada Kelantan di Sekolah Kebangsaan Kedai Tanjung, Pasir Mas. Mengulas lanjut, Wan Ahmad Faisal berkata model gelembung sukan akan diperkenalkan KBS awal Januari depan dengan penganjuran acara percubaan melibatkan sukan permotoran di litar antarabangsa Sepang. Baiklah, sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Ismail dan Diana Wai untuk meneruskan berita perdana. Silakan. Terima kasih. Baru-baru ini satu bola api gergasi dilihat melintasi langit di sebuah daerah di selatan China. Menurut laporan akhbar Daily Mail, video kejadian yang dirakam penduduk tempatan memaparkan bola api itu menjunam dengan laju ke bumi. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan apa sebenarnya objek tersebut. Namun media tempatan percaya ia meteor atau tahi bintang yang sangat terang. Di Indonesia, tular video seorang graduan mendukung bapanya yang lumpuh ke majlis convocation untuk menyaksikan dia menerima segulung ijazah. Graduan dikenali sebagai Jeffrey Ramdhani itu mendapat pujian warganet yang kagum dan bangga dengan tindakannya. Di utara Bangladesh, seorang lelaki bernama Apu Saka, 22 tahun, tidak mempunyai cap jari akibat penyakit genetik dikenali sebagai Dermatoglyphia. Penyakit itu turut menyebabkan bapa dan datuknya juga tidak mempunyai cap jari. Penyakit tersebut mula diketahui ramai pada tahun 2007 melibatkan satu keluarga di Switzerland. Dalam segmen B Diva, kumpulan nasyid intim antara 48 pemain industri muzik yang menerima dana kandungan digital DKD bagi menceriakan kembali industri berkenaan. Ahli intim Muhammad Hazamin Harun menyifatkan keputusan kerajaan memperluas penerima DKD kepada pemain industri muzik tempatan sebagai tepat pada masanya, terutama dalam situasi penularan pandemik COVID-19. Dana tersebut dimanfaatkan kumpulan nasyid terkemuka itu untuk menganjurkan konsert bersempena ulang tahun ke-20 intim yang diadakan secara dalam talian pada 12 Disember lalu. Penganjurannya bukan sekadar untuk mengubat kerinduan peminat, malah membantu lebih 90 kru produksi yang terlibat menjana pendapatan. Dan kategori grant yang kami perolehi ialah kategori ekosistem. Memang tujuannya ialah untuk mewujudkan satu ekosistem pekerjaan di mana bermula daripada tukang pembersih, tukang buat stage, props, tukang menjaga sound and light, engineer, jurutera, artis sendiri, penggiat muzik, catering, pelbagai yang berkaitan dengan industri muzik itu semuanya terlibat. Muhammad Hazamin juga berharap permohonan DKD tersebut dapat dibuka lebih awal pada tahun hadapan dengan nilai bantuan yang lebih besar. Publiciti mengenainya juga perlu dipertingkat bagi membolehkan lebih ramai penggiat industri muzik tanah air memperoleh manfaat dana tersebut. Terima kasih saya ucapkan pada Kementerian Komunikasi dan Multimedia di atas pemberian grant dana kandungan digital ini, dan bagi saya kepentingan grant ini ialah untuk merancakkan industri itu sendiri dan dalam keadaan pandemik ini, dan juga memastikan keadaan ekonomi di kalangan industri muzik itu akan terus meriah, subur kan, dan memastikan juga banyak penggiat-penggiat industri muzik, industri seni ini.
Ya, dengan itu berita perdana edisi 27 Disember berakhir di sini. Terus patuhi SOP putuskan rantaian pandemik COVID-19. Pastikan anda mengimbas MySejahtera di semua premis yang anda kunjungi dan terus kekal setia. Selepas ini, Anugerah Nasyid Malaysia 6 2020 bakal menyusul. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.